Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah. Bi anna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat insya-Allah kita di pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-17, semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah. Semoga Allah dengan limpah kurnianya mengurniakan sebesar-besar dan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat di atas jasa bakti beliau untuk agama, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Terbitan Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan sebagaimana yang telah sedia kita maklumi, versi yang kita sedang ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berhubung dengan isi kandungan kitab, alhamdulillah dalam sesi-sesi perkongsian bacaan sebelum ini, dengan izin Allah telah dapat kita kongsikan bab muqaddimah kitab dan bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak yang merangkumi subtopik akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi, dan juga bab 2 ibadah dalam Islam yang merangkumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada ibadah am dan khas, dan jenis-jenis ibadat. Dan juga sebahagian daripada bab 3 umat yang terbaik, iaitu subtopik ahli sunnah wal jamaah. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di subtopik yang kedua, iaitu wasitiyah ahli sunnah wal jamaah.
Ini adalah sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah untuk sesi perkongsian yang ke-17. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan baginya agama yang suci murni, dan agar mereka mendirikan solat dan menunaikan zakah. Itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan sesuatu apapun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya, dan kami memohon keampunan daripadamu atas apa jua bentuk kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui akan kesesatannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bab 1, Islam agama yang hak. Alhamdulillah telah kita kongsikan dalam perkongsian yang sebelum ini bacaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bab 2, ibadah di dalam Islam. Alhamdulillah telah juga kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Semoga bermanfaat. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di dalam bab 3, umat yang terbaik, yang mana sebahagian daripadanya telah kita kongsikan dalam sesi perkongsian audiobook sebelum ini. Antaranya telah kita kongsikan subtopik Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah? Dan sekarang ini kita masih lagi berada di dalam subtopik yang kedua, iaitu wasitiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana definisinya telah kita kongsikan dalam perkongsian sebelum ini. Alhamdulillah. Di sesi seterusnya pada pagi yang berbahagia ini, sesi perkongsian yang ke-17 ini, insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan subtopik wasitiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu berhubung kait dengan wasitiyah yang dituntut di dalam Islam. InsyaAllah. Wasitiyah diambil daripada perkataan wasat,
yang mengandungi makna pertengahan, sederhana, adil dan pilihan. Jadi wasitiyah umat Muhammad mengandungi makna pegangan ataupun keyakinan yang bersifat pertengahan, sederhana yakni tidak melampau, adil dan terpilih. Iaitu wasitiyah umat Muhammad SAW mengandungi makna bahawa hanya merekalah umat yang berada di atas kebenaran ataupun al-haq. Kebenaran yang terdapat pada umat Muhammad SAW lebih menyeluruh dan sempurna jika dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Sehubungan dengan itu, sesiapa sahaja yang mengaku sebagai umat Muhammad, maka sifat wasat mestilah terselah pada sikap dan kepribadiannya. Demikian juga kebenaran ataupun al-haq pada dirinya hendaklah lebih sempurna. Sehubungan dengan itu, umat Muhammad yang paling berbahagia dan paling baik adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana pegangannya, i'tiqad mereka adalah i'tiqad yang wasat. Iaitu i'tiqad yang pertengahan, sederhana, adil dan terpilih. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat yang wasat di antara umat Muhammad SAW kerana minhaj, yakni perjalanan yang mereka lalui adalah sebagaimana yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah pernah ditanya tentang Al-Firqah An-Najiyah, yakni golongan yang selamat. Lalu baginda SAW menjawab, hiya ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan tersebut ialah mereka yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Jadi berdasarkan kenyataan ini, maka jelaslah bahawa sesiapa yang ingin selamat daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Firqah An-Najiyah ataupun dinamakan juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestilah murni akidahnya dan bersih minhajnya. Wasitiyah yang dituntut. Agar jelas makna wasitiyah yang dituntun oleh Islam, sehingga dengannya setiap kita layak digolongkan sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, sederhana, adil dan pilihan. Maka berikut akan diterangkan beberapa faktor wasitiyah yang paling penting, iaitu wasitiyah yang dianuti oleh golongan Firqah Al-Firqatun Najiyah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu pertamanya, wasitiyah di dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah di antara golongan Ta'til Al-Jahmiyah dan golongan Tamsil dan Tashbih. Kedua, wasitiyah di dalam af'al Allah di antara golongan Jabariyah dan golongan Qadariyah dan lain-lainnya. Dan ketiga, wasitiyah di dalam al-wa'd dengan al-wa'id di antara golongan Murji'ah dan golongan Qadariyah. Dan yang keempatnya, wasitiyah di dalam istilah agama dan iman di antara golongan Mu'tazilah dan Khawarij dan golongan Murji'ah. Alhamdulillah, pada sesi perkongsian audiobook ke-16 sebelum ini, telah kita kongsikan berhubung kait dengan wasitiyah di dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah di antara golongan Ta'til Al-Jahmiyah dan golongan Tamsil dan Tashbih, iaitu wasitiyah di dalam bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala,
Semoga Allah kurniakan kita kefahaman yang tepat di dalam agamanya, insya-Allah. Dan pada sesi di pagi yang berbahagia ini, sesi yang ke-17, akan kita kongsikan lagi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, yakni bahagian kedua daripada wasitiyah yang dituntut di dalam Islam, iaitu wasitiyah di dalam af'al Allah di antara golongan Jabariyah dan golongan Qadariyah dan lain-lainnya. Wasitiyah dalam bab af'al Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Qadariyah menolak kudrat ataupun kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berpendapat bahawa dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak berkuasa ke atas perbuatan makhluk. Malah mereka, yakni golongan Qadariyah, mendakwa makhluklah yang mencipta perbuatan mereka sendiri. Manakala golongan Jabariyah pula berpendapat sebaliknya, iaitu makhluk sama sekali tidak berperanan dalam mewujudkan perbuatan mereka. Di atas dasar itu, maka menurut Jabariyah, semua perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Golongan ini, yakni golongan Jabariyah, menambah yang perbuatan manusia wujud kerana terpaksa dan kehendak mereka sedikit pun tidak berperanan. Daripada kenyataan-kenyataan tersebut, dapatlah dilihat bahawa Qadariyah menafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala, manakala golongan Jabariyah pula melampau dalam mengisbatkan, menetapkan, mensabitkan kudratnya sehingga menafikan tanggungjawab manusia terhadap perbuatan mereka sendiri. Manusia, menurut Jabariyah, tidak memiliki kehendak, sama ada ketika melakukan sesuatu perbuatan ataupun ketika mana mereka meninggalkannya. Sebaliknya, Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang pertengahan, sederhana, adil dan terpilih, pula mengisbatkan tanggungjawab setiap manusia terhadap perbuatan sendiri sehingga mereka layak mendapat ganjaran ataupun hukuman. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, manusia memiliki iradah, yakni kehendak, yang mendorong mereka melakukan ataupun meninggalkan sesuatu. Namun, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahawa kehendak manusia tidaklah memberi kesan yang sempurna sehingga mampu mewujudkan suatu perbuatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta perbuatan-perbuatan manusia, sebagaimana dia yang mencipta pelaku-pelaku perbuatan tersebut. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, iradah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesan sempurna ke atas wujud atau tidak wujudnya sesuatu. Justru, perbuatan manusia berkait rapat dengan kudratnya sendiri kerana ia adalah pemberi kesan yang tidak sempurna, yakni mu'assirun naqis terhadap kewujudan sesuatu perbuatan. Pada masa yang sama, ia juga berkait rapat dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala kerana ia adalah pemberi kesan yang sempurna, yakni mu'assirun tam terhadap kewujudan perbuatan tersebut. Di dalam hal ini, golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah telah menggabungkan di antara nas yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan perbuatan hamba-hambanya, iaitu, dan Allah mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan, dengan nas yang menyatakan bahawa segala sesuatu berlaku adalah di atas kehendaknya. Ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Dalam hubungan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktiraf manusia mempunyai kehendak yang berkesan pada setiap perbuatan. Akan tetapi pada masa yang sama juga mengakui adanya kaitan yang sangat erat antara kewujudan perbuatan tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana riwayat yang sahih daripada Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa takdir adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini selama mana ada nas-nas yang mengungkapkannya, serta kita menahan diri daripada membahasnya jika tiada hujah yang menyokongnya. Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdaan baginda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Bekerjalah kamu kerana setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang dijadikan untuknya. Hadis riwayat Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Dalam persoalan takdir ini, kita dituntut agar beramal dan selain itu pula adalah termasuk rahsia takdir. Kita sama sekali tidak dibebankan untuk berbahas mengenainya. Kerana perbahasan tanpa dalil hanya akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Ini kerana berkata sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala dan agamanya tanpa ilmu adalah haram hukumnya menurut syarak. Allah Subhanahu wa taala mencela sikap sedemikian di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Dan kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kesimpulannya, menurut pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni pegangan yang wasat, iaitu pegangan yang pertengahan, sederhana, adil dan terpilih, bahawa perbuatan manusia itu adalah perbuatan mereka sendiri, sedangkan yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hamba dan perbuatan mereka. Oleh itu, perbuatan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ia berlaku kerana kudrat serta iradah hamba, tetapi dengan ketentuan bahawa perbuatan tersebut sangat-sangat berkait rapat dengan iradahnya, iradah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah serta qadariyah. Tanpanya segala sesuatu tidak akan berlaku. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook yang ke-17 berhubung dengan wasitiyah yang dituntut di dalam Islam. Itu wasitiyah yang diamalkan oleh firqatun najiyah, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu wasitiyah di dalam bab af'al Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk memandu kita dalam menyempurnakan, memperelokkan i'tikad dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti menjadi bekal untuk kita balik jumpa Allah dalam keadaan membawa hati yang sejahtera, yakni sejahtera daripada apa jua bentuk kesyirikan di dalam i'tikad dan amal kita, yang mana dengannya kita akan kembali jumpa Allah
dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya, dan kita akan berkekalan dalam syurganya, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian dan masa yang diperuntukkan untuk sama-sama mengikuti sesi perkongsian audiobook ini. Semoga Allah kurniakan kita kefahaman yang tepat dalam agamanya. Dan untuk sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah akan kita teruskan di sesi perkongsian audiobook kali ke-18 nanti, jika diizinkan Allah, dengan wasitiyah di dalam bab wa'ad dan wa'id, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di sesi seterusnya, insya-Allah.